الشيطان الرجيم بسم الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف أبد الآبدين ودهر الداهرين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين رب العالمين قال المصنف رحمه الله كمana kita berhenti ya? Tentu tidak. Qala al-musannif rahimahullah dan tentu tidak segala yang mustahil atas Rasul. Qala al-musannif rahimahullah, ada perkataan dan, tulis dan tentu tidak oleh segala sifat-sifat yang mustahil atas Rasul. Jadi sebagaimana wajib kita mengetahui akan sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil dan sifat yang harus bagi Allah, maka seperti itulah juga wajib atas kita tiap-tiap orang yang mukallaf oleh mengetahui serta mengaku putus dalam hati akan tentu sungguh segala sifat yang wajib bagi Rasul beserta dengan dalil-dalilnya. Itu kita mengaji minggu sudah. Kita belajar minggu sudah. Jadi pagi ini nak sambung yang kita mengaji itu. Dan tentu tidak. Dan juga kita juga wajib kena mengetahui serta mengaku putus dalam hati kita tiap-tiap orang yang mukallaf dengan tentu tidak segala yang mustahil atas Rasul. Jadi sifat yang melawani akan sifat yang wajib bagi Rasul. Sifat yang wajib bagi Rasul 4, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Maka sifat yang melawani akan sifat yang wajib itu
dipanggil sifat yang mustahil. Jadi sifat yang mustahil ni seperti lawan kepada sidik ialah dusta, contoh kan. Dusta, bercakap mohong, dan sampai habislah lawan bagi 4 sifat yang wajib itu mustahil. Mustahil ni iaitulah benda yang tentu tak ada. Tu maksud dia nya. Ialah sifat-sifat yang mesti tidak, tentu tak ada. Bagi setiap diri Rasul Allah. Itulah erti dia. Itulah maksud dia nya. Begitu juga dan segala yang harus bagi Rasul serta dalil-dalilnya. Nya tu segala yang harus bagi Rasul. Begitulah juga sebagaimana wajib kita mengetahui serta mengaku dengan putih dalam hati kita bahwasanya Allah bersifat dengan harus. Begitulah kita ni juga kena belajar, kena tahu. Seterusnya jangan tahu saja. Seterusnya kita serta i'tiqadkan dalam hati kita. Hati kita tu jatuhkan hukuman. Apa hukumannya? Iaitu tentu. Itu keputusan hati kita. Iaitu tentu. Apa lagi? Mesti. Ataupun sungguh segala sifat yang harus bagi diri Rasul. Segala sifat-sifat yang dibangsakan kepada ada pada manusia, maka harus sifat tersebut ada pada diri Rasul Allah. Seperti contohnya makan, minum, tidur, bekerja, berkahwin. Ini kelakuan yang ada pada manusia. Maka Rasul Allah harus tak mereka itu makan minum? Ya. Harus tak mereka itu berkahwin? Ya. Terbenak pada akal kita maksud harus tu. Akal kita pikir-pikir, lalu akal kita kata boleh jadi sangat Rasul Allah ni mereka ni berkahwin. Contoh. Inilah maksud dia. Jadi kita putuskan, hati kita kata mesti, tentu. Rasul Allah ni ialah bersifat dengan harus. Itulah erti dia. Jadi hukumnya semua tu wajib fardu ain belaka lah tu. Sifat-sifat Allah kita belajar wajib. Sifat-sifat Rasul pun kita belajar, hukumnya juga ialah wajib fardu ain. Baik, habis tang situ. Bukanlah dikehendaki dengan mengenal itu ialah mengenal hakikat zat Allah Ta'ala. Baik, seterusnya lagi kita belajar awal-awal bagi agamanya, asas permulaan tapak bagi agamanya ialah mengenal Allah, ma'rifatullah. Baik, jadi nak hurai lagi lah tentang maksud mengenai Allah ni. Jadi kata al-musannif, bukanlah yang dikehendaki dengan kata mengenal itu, yakni mengenal Allah itu. Bukan maksud mengenai Allah ni ialah mengenal akan hakikat bagi zat Allah Ta'ala.
Sebab hakikat zat Allah Ta'ala tak ada siapa pun boleh tahu. Tak ada maklumat kepada kita makhluk ni tentang hakikat zat Allah Ta'ala. Macam kita makhluk ni kita tahu hakikat kita. Hakikat kita makhluk ni kita tahu. Terdiri daripada jirim, terdiri daripada jisim, kan, yang dilengkapi dengan darah, dengan urat, dengan daging, dengan tulang, kan, dan sebagainya lah kejadian kita manusia ni. Ini hakikat kita. Adakah Allah hakikatnya begitu? Bukan. Kita tak tahu, tak ada maklumat dan tak boleh kita kata pun apa yang ada pada kita makhluk ni. Nabi kata ada pada Allah, tak boleh kata, salah. Jadi bukan yang kita nak belajar, nak mengaji, nak cerita tentang zat Tuhan, kan, zat Allahnya begitu beginilah, kan, cerah tak cerah, cahaya ke macam mana rupa dia, kan, sinarnya lagu mana, besarnya macam bukan hak tu. Hak tu makhluk, bukan Tuhan. Jadi yang kita duk belajar tadi tu sifat-sifat Allah. Kita mengenal Allah dengan kita mengenal akan sifat-sifat Allah. Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat, Allah Ta'ala bersifat dengan iradat. Lagu itulah sampai habis kita duk mengaji sifat-sifat Allah ni, sifat yang wajib bagi Allah yang sebanyak 20 perkara tu. Tu maksud dia kita mengaji, kita mengenai Allah ni. Baik. Jadi kata lagi al-musannif, kerana yang baru, maksud yang baru ni kita makhluk yang baru ni. Kerana kita makhluk Allah Ta'ala yang bersifat dengan baru ada ni, ialah tak dapat mengetahui akan hakikat yang qadim. Yang qadim tu yakni Allah lah. Kan, jangan kita duk fikir, jangan kita duk membenarkan apa yang terupa, apa yang duk terlintas dalam hati kita. Kan, kadang-kadang ni syaitan dia pelintahkan dalam hati kita. Dia nak menselarukan akan akidah kita. Dia nak ganggu, dia nak rosakkan akan akidah kita. Kan, dia buat rupa lah, apa-apa rupa ke. Kan, lepas tu dia ngaku diri dia Tuhan. Yang ni sering berlaku. Benda ni selalu terjadi. Kan, orang-orang yang sedang sakit, orang-orang yang sedang nazar, kan, orang hak dekat dengan nak mati, keadaan dia sangat susah masa tu. Susahlah dengan sakit dia lagi, kan, dengan gangguan-gangguan daripada syaitan tu lagi, kan. Jadi syaitan dia akan menyamak, nak tunjuk kat kita inilah Tuhan. Lagu itulah contohnya. Ikutlah dia menyamak rupa lagu mana. Rupa lagu bentuk cahaya ke, rupa lagu macam bentuk besar macam mana ke. Semua tu bukan. Semua tu bukan Tuhan. Dak, tentu dak. Selagi kita masih lagi duk boleh bayar, selagi kita masih lagi duk boleh fikir, itu bukan Tuhan. Perkara yang kita terbayang tu bukan Tuhan. Perkara yang kita terfikir tanda, yang tu bukan Tuhan. Tuhan ni tak dapat nak dibayangkan. Zat Allah ni hakikatnya lah tak tahu. Kita tak tahu. Tak dapat nak dibayangkan, tak dapat nak diperupakan. Selagi boleh digambarkan, selagi boleh diperupakan, itu bukan Tuhan. Tak ada maklumat tentang hakikat zat Allah. Hakikat sifat Allah pun kita tak tahu. Kan, cuma kita belajar nama sifat, kita i'tiqadkan sifat itu ada pada Allah saja. Hakikat sifat, kudrat, macam mana hakikat dia? Tak tahu, siapa pun tak tahu. Faham kita duk mengaji nama bagi sifat yang ada pada zat Allah. Kita tahu
Kita mengaji, oh nama sifat ni ialah qudrat. Artinya berkuasa. Kan? Lepas tu kita i'tiqad dalam hati, tentu. Kita mengaku selalu kan. Mesti tentu Allah bersifat dengan qudrat. Itu je i'tiqad kita hanya. Adakah kita duk belajar usuluddin, kitab mana usuluddin kita mengaji, dia cerita tentang hakikat sifat-sifat Allah ni? Tak juga. Dah, apa tak usah. Benda hak tak kena nak fikir, tak usah duk fikir benda tu. Fikir hak benda kena mengaji ni. Baik. Dan keadaan mengenal Allah Ta'ala itu ialah permulaan dan juga umbi. Itulah dinamakan ilmu ini dengan ilmu usuluddin. Baik. Jadi seterusnya lagi, pengarang nak terangkan lagi lah, kan? Biar kita mengaji sampai jelas faham, kan? Biar dia berbelit, biar dia panjang pun tak apa. Jadi, dan bermula keadaan mengenal akan Allah Ta'ala itu dengan huraian tadi ni, masuk mengenal Allah tadi dengan huraian yang kita sebut tadi ni. Keadaan kita mengenal Allah Ta'ala itu ialah keadaan mengenal Allah Ta'ala itu ialah permulaan dan juga umbi, yakni bagi agama. Permulaan bagi agama, umbi asas tapak bagi agama. Terbinanya segala perkara hak berkaitan dengan agama terdiri di atas asas ini, iaitu kita kena kenal Tuhan, iaitu kita kena mengenal Allah Ta'ala. Baik, itulah kata keadaan mengenal Allah ialah permulaan dan umbi ini, dinamakan ilmu ini, ilmu kita mengenal Allah ni, dinamakan akan ilmu ini, yakni ilmu kita mengenai Allah ni, dipanggil dengan nama ilmu apa? Dengan ilmu, ada dengan, la'alla zahir bubuh dengan, lepas perkataan ini itu tulis dengan, dinamakan dengan ilmu usuluddin. Jadi apabila orang tanya kita, tadi makcik pergi masjid mengaji kitab, mengaji ilmu apa? Aku pergi masjid tadi, pergi mengaji ilmu usuluddin. Lepas tu sekejap lagi dia tanya pula, ilmu usuluddin ni apa? Bagi boleh habaq apa maksud usuluddin tu? Usul tu makna asas. Usul, asas, tapak. Tapak. Mula-mula orang nak buat rumah, orang buat tapak dulu. Itu permulaan. Asas. Ataupun tapak ke, boleh makna apa pun. Kan, bahasa orang putih, bing terus. Kan? Bing, bahasa orang putih ke, bahasa Cina ke. Kan? Tak apalah hak tu. Jadi, nak bina sesuatu, kena bina di atas asas. Jadi agama Islam ni banyak luas, semayangnya, puasanya, segala berkaitan dengan agama Islam. Kan? Cukup banyak. Nak bina atas apa? Takkan boleh tiba-tiba gitu kita semayang tapi kita tak kenal Tuhan. Kan? Dalam keadaan kita mengenal Allah. Itulah maknanya usuluddin. Asal bagi agama. Baik. Tapi ilmu ni banyak nama. Ada dipanggil dengan namanya usuluddin. Boleh? Tapi kita faham maksud tu apa, usuluddin. Lepas tu, dan juga dengan ilmu tauhid.
Selain dari dinamakan ilmu mengenal Allah ini dengan ilmu usuluddin, juga ada satu nama lain lagi, namanya ilmu tauhid. Hak tu lo aja benda yang sama aja. Hak kita duk mengaji, hak tu lah sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasul, kan? Jadi pasal apa pula ilmu ni, ilmu mengenal Allah ini dipanggil dengan namanya ilmu tauhid? Sebabnya kerana yang mengetahui dan mengertikan ilmu ini, pasalnya begini, kerana yang mengetahui, yakni seorang kita lah, tiap-tiap orang yang mukallaf ni, kita mengaji, kita belajar daripada guru. Dia mula nak cerita tu, kita kena belajar lah. Kita belajar, kita mengaji, kan, daripada guru-guru yang duk mengajar ilmu tauhid ni. Kemudian guru tu saat ni dia hurai lah, kan, dia syarah lah, dia terangkanlah kepada kita anak murid ni, kan, tentang tajuk-tajuk yang kita duk belajar. Okey, itu permulaan yang pertama. Kemudian ilmu yang kita belajar dari guru saat ni, kita pula kena fikirkan pula. Ni akal ni, kan, ni kata kerja akal ni. Kita kena fikirkan sebab kita tak faham, kan. Nak boleh kita faham, nak boleh kita reti, jalannya kena fikir. Ingat tu, dengan tiba-tiba tak ada kena fikir apa dan reti tu, jaranglah orang boleh lagu tu, kan. Selalunya jalan kita nak faham, nak reti ilmu usuluddin ni, lepas kita mengaji, dengar guru duk kata apa, kan, lepas tu kita fikir, renung, tilik balik, fikir, kan, apa dia maksud, kan, perkataan daripada guru kita tadi ni. Lepas tu dah lama kita duk fikir, dah lama kita duk perhati, nak mecah masalah ni, kan. Lalu tiba-tiba jelas pada pandangan hati kita, nampaklah oleh mata hati kita akan maksud, akan arti perkara yang diajar kepada kita oleh guru tadi. Itu namanya mengetahui, memahami ataupun mengerti. Tak cukup lagi, kan, belum cukup lagi. Pasal itu baru faham, itu baru reti. Kemudian mesti ada hukuman, kan, mesti ada keputusan yang hati kita putuskan. Adakah hukumannya ialah isbat atau keputusan hati kitanya ialah nafi? Kalau isbat tu yang kita duk ngaji, pengarang duk sebut tu, tentu sungguh bahasa Melayu kita, iya, boleh lah, kan. Satu lagi hukumannya ialah nafi. Nafi apa tadi? Tentu tidak. Jadi kepada bagi sifat-sifat yang wajib bagi Allah atau bagi setiap rasul Allah, kan, kita isbatkan, mana hati kita mengaku, iya, sungguh, tentu sungguh rasul Allah ni bersifat dengan siddiq, amanah, pengakuan hati, mengaku. Tu keputusannya. Lepas tu kalau sifat yang mustahil, jawabnya tentu tidak. Tu nafi dia, kan. Kita tolak dan hati kita langsung berkata, hei, mana ada, tak ada cakap mohong, tak ada Nabi Rasul tak ada cakap mohong, tak. Sudahlah tu, tu iman lah tu, akidah lah tu. Betul lah jalan cara kita tu. Tu je, kan. Kita duk belajar, duk mengaji, nak jalan lagu tu ya. Baik. Lepas tu,
Kerana yang mengetahui dan mengertikan ilmu ini, yakni ilmu mengenal Allah ini. Apabila kita belajar ilmu usuluddin ni, ilmu mengenal Allah ni, lalu kita faham, oh terbuka pemahaman tu kurniaan daripada Allah. Kan? Hak dulunya hati kita terkatup. Kan? Tak nampak-nampak. Tak faham-faham. Nah, lalu Allah Ta'ala buka dada kita. Kan? Dada kita terbuka, dimasukkan kepahaman. Kan? Dia masukkan reti. Oh, nampak dah hati kita masuk dia tu. Jadi kan, apabila kita dah faham, dah reti, nah, lalu apa jadi dekat kita? Mentauhid ia yang mengetahui dan mengertikan ilmu ini. Mentauhid mana mengesakan, itulah tauhid ni, mengesakan ia akan Allah Ta'ala. Mengaji sifat-sifat Allah, wujud, qidam, baqa, sampai habis. Kan? Maka kita faham, retilah, oh sifat-sifat Allah. Maka membawa kepada kita mengaku hati kita apa dia? Allah Ta'ala sahajalah Tuhan. Tu mengaku. Nah, akhirnya hati kita mengaku, buat pengakuan hanya Allah Ta'ala sahaja Tuhan. Yang bersifat dengan wujud, qidam, baqa, sampai habis kan, qudrat, iradat, kan? Ni sifat-sifat Tuhan. Kalau Tuhan mana ada sifat qudrat? Kita makhluk ni kan, mana ada sifat qudrat? Mana ada sifat iradat? Tak ada. Kalau ada sifat qudrat tu Tuhan tu. Maka kita mengesahkan hanya Allah Ta'ala sahaja ialah Tuhan. Tak nampak dah selain daripada Allah ni. Itu mentauhidkan Allah. Kan, mewahdaniyahkan Allah. Baik pada zat Allah, baik pada sifat-sifat Allah. Itu jalan kira dia. Maka sebab itu juga ilmu ni dipanggil nama dia ilmu tauhid. Semua ada pasal. Kalau usuluddin, pasal apa dipanggil ilmu ni? Namanya usuluddin tadi ni kan. Ini dia apa? Pasal apa juga dipanggil ilmu ini dengan nama dia ilmu tauhid. Baik. Lepas tu kata musannif lagi. Dan juga dinamakan ilmu kalam. Banyak nama. Kan? Saya hidup kelai. Hei, ilmu usuluddin. Kawan ni pula dok ilmu tauhid. Tak tolong je. Nama je banyak kan. Baik. Jadi dan juga dinamakan, yakni dinamakan ilmu ini. Mau takdir lagu tu. Dan juga dinamakan akan ilmu mengenal Allah ini dipanggil dengan nama apa? Ilmu kalam. Juga namanya ilmu kalam. Pasal apa pula? Kalam-kalam ni sifat Allah. Dan sifat perkata Allah. Baik, kerana bicaraan kalam Allah Ta'ala ialah sangat payah sehingga-hingga berlakulah oleh fitnah-fitnah kepada ulama yang dahulu-dahulu. Contohnya seperti Imam Ahmad Hambali. Baik, pasal apa ilmu mengenal Allah ni juga dipanggil ilmu kalam? Pasalnya kata al-musannif, perbicaraan kalam Allah Ta'ala, sifat kalam Allah, iaitulah sifat perkata, kan? Ialah sebenarnya sangat payah, sangat payah perbicaraan dia.
huraian dia payah sangat nak faham. Maksudnya banyak-banyak sifat Allah yang kita belajar. Sifat kalam ni susah, sampai ada orang terkeliru, kan? Sampai ada orang terkeliru dalam nak memahami, kan, akan sifat kalam Allah ni. Baik, sehingga payah tak payah ni, kata al-musannif, sehingga berlakulah oleh fitnah. Fitnah ni ditangkap, dipenjara, dibunuh. Itu maksud fitnah. Di zaman dulu lah cerita ni. Antara orang yang dipenjara, ditangkap, diseksa dalam penjara, iaitulah Imam Ahmad Hanbali. Kisahnya, kan, adalah zaman tu Tok Qadi mereka mengatakan, ya, Tok Qadi pemerintah mengatakan kalam Allah ni ialah baharu. Kalam Allah ni baharu. Jawab ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah ni seperti Imam Ahmad Hanbali, dak, kalam Allah ni qadim. Kan? Depa dak mengerah kata kalam, sifat kalam Allah ni baharu. Quran apa semua baharu belaka. Kan? Tapi kata Imam Ahmad Hanbali dak. Dan lain lagi lah, ramai lagi. Antaranya Imam Ahmad Hanbali mengatakan Al-Quran ni ataupun kalam Allah ini ialah qadim. Qadim kan tak ada mula, tak ada akhir. Lalu Tok Qadi dia yang cenderung dengan pemerintah ketika itu, kan, arahkan raja pemerintah supaya tangkap. Selagi tak mau kata kalam tu qadim, lagi tu dia pun ditangkap, dia penjara, dipukul, diseksa dalam penjara, kan, sehingga ada yang mati, dibunuh. Kes tu je. Jadi huraiannya panjang. Esok kita mengaji sifat kalam, insya-Allah lah, kan, dia akan cerita lagi, kan, macam mana maksud yang kata kalam Allah tu qadim. Baik, maka oleh kerana itu, nama ilmu mengenai Allah ni dipanggil juga dengan nama apa dia? Apa tu ilmu kalam. Baik, tak apalah, habis tentang situ. Kemudiannya lagi, kata laginya al-musannif, dan dikehendaki dengan dalil yang wajib atas tiap-tiap mukallaf itu ialah dalil yang ijmali. Syarat bagi lengkap sempurna kita mengenal Allah, ialah mesti kita reti, kita faham tu tadi daripada dalil. Dalil kita mengaji dah. Ada dalil ijmali, ada dalil tafsili. Kemudian yang dimaksudkan dengan serta dalil tadi, kan atas kita mengaji saat ni, serta dalil. Dalil tu nak dalil hak macam mana? Dalil tafsili ke, atau memadai kalau dalil kita setakat ijmali? Katanya al-musannif, ni maksud dia ni, dikehendaki dengan dalil yang wajiblah dalil itu atas tiap-tiap mukallaf itu ialah dalil yang ijmali, yang borong, yang borong ataupun yang kasar. Baiklah, apa makna ijmali? Dia abang maksud dia, iaitu dalil yang ijmali ni yang retilah oleh empunyanya, empunya dalil tadi, yang retilah oleh empunyanya, empunya dalil. Dia reti itu bagi dirinya, diri empunya dalil tu. Dia reti, dia faham,
Dia nampak, tetapi lemahlah ia empunyanya tadi daripada menghuraikan dalil-dalil itu, yakni dalil ijmali tadi. Dia lemah nak menghuraikan, nak membahaskan, pada nak menolakkan segala syubhat yang didatangkan atasnya, atas empunyanya tadi. Baik, kita cerita lagi apa dia yang kata dalil ijmali, iaitu yang retilah, iaitu satu dalil yang faham, yang reti oleh tuan empunya dalil tu, dia faham bagi diri dia. Atau cara mudahnya begini, nak faham kata maksud borong ni kan, maknanya satu tu je dalil dia, satu sahaja dalil dia. Tapi dengan dalil yang satu ni memadai untuk semua akidah, memadai untuk semua akidah. Akidah tu contoh kita mengaji sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang wajib bagi Allah. Setiap satu sifat yang wajib bagi Allah tadi, satu je dalil dia, serupa belaka. Apa dia? Adanya alam ini. Kan? Dalil Allah Ta'ala wujud, adanya alam ini. Dalil Allah Ta'ala bersifat dengan qidam, dalilnya adanya alam ini. Sampai habis. Dalil Allah Ta'ala bersifat dengan qudrat, adanya alam ini, itu dalilnya. Dalil Allah Ta'ala bersifat dengan, sampai habis. Kalam 20 sifat semua satu je dalil dia. Dalilnya ialah alam ini. Itu borong, diborongkan satu dalil ni untuk ke semua akidah kita, ke semua i'tiqad kita, kan? Hak 20 sifat yang wajib bagi Allah tu akidah kita lah, tu i'tiqad kita lah, lah maksudnya setiap satu dalilnya alam ini. Nampak dah? Jadi kita ni diberi empunya dalil. Kita mengatakan dalil, katalah sifat kudrat Allah, kan? Dalil Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat ialah alam ini. Kan? Kita nampak, tu maksud dia tu. Kita reti. Yang empunya dalil, dia reti, dia faham. Alam ni lah dalil adanya Allah. Kan? Nak main mana alam ni kalau tidak kata daripada Allah yang mengadakan? Kan? Takkan alam jadi dengan diri dia. Kita fikir cara bodoh kita. Kan? Cukup dah lagu tu pun. Faham dah, tak apa dah. Baik. Itu maksudnya borong. Itu kira dah ada dalil lah tu orang panggil. Kan? Walaupun dia tak hafal ayat Quran tu, dia tak hafal ayat Quran ni sebagai dalil. Kan? Tapi memadai orang berdalil akli, dalil yang bangsa pada akal. Apakah dia? Alam ini bukti Allah Ta'ala bersifat dengan iradat, kudrat, iradat, ilmu, hayat. Alam inilah buktinya. Baik. Lepas tu tak apalah. Tetapi walaupun dia nampak, dalam hati dia faham, kan? Dalil adanya alam tu dia buat dalil bagi setiap akidah dia. Tetapi ada sikit masalah. Lemahlah ia empunyanya sana, tetapi tak mampu. Lemah tu mana tak mampulah, tak mampu. Lemah, tak mampu. Tak mampu apa? Lemah apa? Daripada nak menghuraikan dalil-dalil itu, nak mentafsirkannya, nak menghurai satu persatu. Apa maksud adanya alam ini tu, dia tak reti nak cerita. Kan?
Kecuali orang yang faham, dia boleh cerita pula. Orang tanya kita balik kan, pasal apa hang buat dalil dah semua akidah hang ni dengan adanya alam ini kan? Kita boleh, kalau yang faham, yang erti lagi, dia bercerita, boleh hurai pula kan. Tapi dia setakat boleh kata alam ni, tu dalilnya. Tapi nak hurai, nak tafsir satu persatu kan, oh dia lemah, dia tak mampu. Tak apa dah, tak apa, boleh dah. Itu maksudnya ijmali, itu maksudnya borong kan. Dia tak reti nak hurai, tapi dia mempunyai dalil. Dia bukan muqallid. Orang yang ada dalil, walaupun dia tak reti nak hurai maksud dalil tersebut, dia tak dipanggil orang yang bertaklid. Orang yang bertaklid ni ialah orang yang tak mempunyai dalil. Dia kata Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat. Orang tanya apa dalil dia? Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat ni, tak tahu itu orang kepada muqallid kan? Orang yang mengikut orang ni. Kita walaupun tak pandai, tak faham, nak urai tu tak faham, tapi kita sertakan dalil, buktinya adanya alam. Kita menjawab lagu tu kan tak? Lepas tu orang suruh urai sikit, tak erti Ang majid hafiznya orang lain lah pula kan? Tak apa, boleh tu, sah dah iman kita, tak ada dosa, tak ada apa kita dengan Tuhan. Sikit sangat ya, bukan banyak mana pun kan? Bukan nak urai panjang-panjang tu. Baik. Lepas tu tengok, lemah daripada nak menghuraikan dalil-dalil itu pada menolakkan segala syubhat. Syubhat ni makna kekeliruan ataupun kesamaran yang didatangkan akan syubhat tadi atasnya, atas empunyanya tadi, atasnya, atas empunya dalil tu. Maknanya sekiranya kan, adalah orang kan, dia nak test kita lah, contohnya ikutlah, nak test kalau nak cuba kita lah, kata dengar kata mengaji kan, dengar kata mengaji usuluddin kan, ditanya dalil kan, pasal apa yang hang kata alam ni jadi dalil atas adanya Tuhan kan, dalil adanya Allah ni adanya kita ataupun alam ini. Lalu dia buat main satu benda yang kesamaran kepada kita. Dia buat kita bagi jadi keliru kan, dia buat kita bagi jadi keliru kan. Hang tadi kata, kalau kata ada alam ni, bagaimana kalau tak ada alam ni? Kan? Macam mana kalau kata tak ada alam ni? Ada tak Tuhan? Tadi hang kata ada alam ni kan. Lagu mana kalau kata alam ni tak ada? Seluruh alam satu pun tak ada. Ada tak Tuhan? Nak jawab ke mana? Dia nak hurai tak erti. Aku tak erti. Aku tahu ada alam ni dalil Allah Ta'ala ada ya. Sah dah iman, tak apa dah. Tapi nak hurai, nak syarak, nak lawan balas orang nak tojoi kita tu, tak erti lah. Itu kena mengaji lama lagi. Pasal apa yang kita kata alam ni kan, pandang tang segi apa? Pandang tang segi baharunya kan, pandang tang segi baharu adanya kita ni. Dia bukan wajib, kita ni bukan wajib al-wujud. Kita ni alam ni juga bukan mustahil wujud, bukan. Kita ni baharu ada. Baharu ada tu makna apa? Kita bermula dengan tak ada. Tak ada. Dulu ni kita mana ada satu yang tak ada. Satu pun tak ada. Yang wujud hanya Allah saja. Qadim azali Allah, kewujudan dia. Kan? Kemudiannya daripada tak ada tu dikeluarkan kepada ada tu. Kan? Daripada tak ada dikeluarkan kepada ada. Tu mana adanya alam ni. Tu je maksud dia. Kan? Mana baharu adanya kita. Ada bolehkah alam ni tiba-tiba jadi dengan kediri? Macam etika orang kafir yang alam ni qadim
Alam ni ada jadi dengan sendiri dia. Maksud jadi dengan sendiri ni, masa dia dalam keadaan tak ada alam ni, waktu dia dalam keadaan tak ada, dia mengadakan diri dia sendiri. Oh tu jadi dengan sendiri kan. Jadi tiba-tiba dengan sendiri dia, dengan tak ada yang mengadakan dia kan. Oi tak ada. Ni kalau kita boleh hurai, ni kalau kita boleh hurai, boleh cerita, boleh tolak orang hak buat main syubhat tadi dekat kita tu kan. Panjang ceritalah pula kan, maksud dia lagu mana. Setiap yang ada, setiap alam yang baharu ada, tentu ada yang mengadakan dia kan. Yang mengadakan dia tu ialah Tuhan. Kita yang kena ada yang baru ada ni namanya makhluk kan. Boleh hurai, boleh cerita kan. Tidak bermakna kalau alam ni tak ada, Tuhan pun tak ada. Bukan lagu tu. Ni contoh kita kata alam yang bakal jadikan lagi ni banyak lagi yang tak ada lagi ni kan. Adakah boleh kita kata sebab alam yang belum terjadi lagi ni, oh sebabnya Tuhan tak ada? Bukan lagu tu. Allah Ta'ala tidak berkehendak menjadikan alam, tak jadilah alam ni. Bukan sebab Tuhan tak ada, kerana tu tak adanya alam. Tojoi dia balik kan, bantah balik lagu tu kan. Itu boleh hurai. Itu cerita dia boleh menghurai. Hak kita hak kebiasaan ni tak reti nak hurai lagu tu kan. Itu maksudnya borong, kasar saja. Alam ni sajalah kan, dalil adanya Tuhan misal kan. Lepas tu aku nak cerita, nak ceramah ke hang, tapi dengar mengaji sana lah kat masjid ada orang duk ngajak tu. Contoh kan. Lagu tu lah reti dia, tak ada lah payah mana dah. Lepas tu seterusnya lagi, dan segala i'tirad ni maknanya kritikan. Dan dia juga lagi tak dapat nak menolakkan. Dia tak boleh nak menolakkan akan kritikan ke atasnya, atas empunya dalil ijmali tadi tu. Situ tu mainnya tu. Dan dia nak lawan bantah balik, nak kritik dia balik, atau orang mengkritik dia lah. Orang mengkritik dia, dalil yang hang bawa mai ni kan, dalil ijmali ni. Waktu kau dia kritik kita macam-macam lah. Ikutlah orang nak kata apa, nak kritik kita apa pun kan. Tapi kita nak tolak, nak jawab kritikan tu, tak boleh, tak reti kan. Kita setakat habis mati, setakat kita kata alam ni ya, habis dekat tu ya. Nak cerita, nak ceramah, nak hurai panjang lebar lagi tak boleh pi dah. Itulah maksudnya dalil ijmali kan. Tak apa dah, boleh dah lah tu. Tak mesti kita kena alim, pandai, bijak kan, boleh menjawab setiap soalan orang tanya, baru betul akidah kita, baru sah iman kita. Tidak, bukan semua orang yang pandai, yang boleh lajak sampai boleh hurai, boleh mensyarah lagi kan. Kebiasaannya kita ni macam yang baru mengaji ni, kalau takat kata dalilnya adanya alam ni, takat tu je lah dia pegang pun kan. Lepas tu nak cerita panjang lebar lagi tak boleh dah. Tak apa dah. Boleh dah, sah dah, jadi dah tu. Itulah maksud dia. Adapun tafsil, adapun bermula dalil tafsil pula. Apa dia pula dalil tafsil? Huraian satu per satu kan. Maksudnya apa? Lawan kepada dalil ijmali. Dalil tafsil ni pula maknanya ialah iaitu dalil, katalah dalil itu alam ini, supaya dalilnya dalil sifat-sifat Allah ni alam ini, adanya alam ni, yang mana yang reti oleh empunyanya tu dalil tafsili sana. Yang dia reti apa? Dia reti bagi dirinya tu empunyanya, dia faham.
Diri dia faham, maksud alam ini tu dia faham. Kan, pandang tak pihak baharu ada, misalnya. Kan, pandang pada pihak baharu adanya alam ni, ada yang membaharukan dia. Tentu yang membaharukan, mesti ada yang membaharukan dia. Yang membaharukan itu ialah Allah, ialah Tuhan. Tuhan inilah yang mengada menjadikan kita. Itulah mana membaharu, mana menjadikan, mengadakan. Dah baik. Dia boleh cerita, dia boleh hurai, dia faham. Kemudian selain dari dia faham ke diri dia dan kuasa menghuraikan segala syubhat dan segala i'tirad ke atasnya, ke atas empunyanya tadi. Kalau orang buat main apa-apa syubhat lah, kan, orang buat main lah apa-apa perkara yang mengelirukan, kan, dah ikutlah apa benda yang mengelirukan tadi. Dah, misal macam kita kata lagu mana, dah adalah satu orang ni, kan, dah orang berkata lah dekat kita ni, kan, apa dalil i'tiqad engkau yang kata adanya Allah Ta'ala ni? Lalu kita pun jawab, dalilnya alam ini. Kan, contoh lagu tadi lah, alam ni, kata alam ni saja bukti dalil, sah dah iman kita. Dah, kemudiannya dia buat main syubhat. Dah buat main syubhat tu, dia tak mampu nak hurai lagi. Itu hak tadi, hak mula tadi. Hak ni kan, dia boleh cerita satu-satu. Apa maksud adanya alam ini, kan? Dia boleh cerita. Tak usah duk cerita benda yang mengelirukan, tak usah duk bawa sebarang kritikan dekat dia. Dia boleh patahkan hujah pihak lawan. Nampak tak? Dia boleh bongkar, dia boleh buka kekeliruan tadi, ya, yang cuba disimpul nak bagi keliru orang ramai. Kan, dia boleh hurai balik, cerita balik yang sebenarnya macam mana, apa maksud alam ni ada ni, macam mana maksud dia. Dia hurai satu, panjanglah huraian dia tu. Ni yang orang panggil dalil tafsili. Dia boleh hurai satu persatu. Dalil ijmali dia tak boleh hurai satu persatu. Cuma dia faham diri dia seorang saja. Itulah bezanya ijmali dengan tafsili ni. Lepas tu tak apalah, maka iaitu fardu kifayah. Maka iaitu mana tu dalil dalil tafsili ni, ataupun mana saat ni, tak saat ni lah, dalil yang reti empunyanya bagi dirinya dan kuasa pada menghuraikan segala syubhat dan segala i'tirad, iaitu hukumnya ialah fardu kifayah. Kalau yang tadi mengetahui dalil sekurang-kurangnya secara ijmali, itu fardu ain, semua wajib fardu ain. Mengetahui dalil secara tafsili, hukumnya bukan fardu ain, hukumnya ialah fardu kifayah. Tu makna dia, kan? Maknanya kalau ada orang lain tahu tentang dalil tafsili, orang lain tegar lah kalau tak tahu pun. Kan, tak berdosa je lah. Pasal dah ada orang tahu, kan? Tapi maksud dia macam mana nak fahamkan lagi tu? Masuk hukumnya fardu kifayah tu lagu mana? Gini, fardu kifayah tu wajib pada tiap-tiap masafatil qasri. Wajib kena mengetahui dalil tafsili ni pada setiap perjalanan masafatil qasri. Apa dia masafatil qasri? Yakni perjalanan yang harus qasar sembahyang. Itu makna masafatil qasri. Kan kita bermusafir, orang yang boleh mengqasarkan sembahyang,
kan, dia boleh mengqasarkan sembahyang kalau jarak perjalanan dia 2 marhalah, 2 marhalah, kan, lebih kurang 89 kilometer, lebih kurang 89 kilometer persegi lah, persegi. Di setiap sekurang-kurangnya nak lari daripada dosa supaya orang lain terlepas juga, terlepas dari dosa, nah. Dan setiap satu kawasan sekitar 2 marhalah, tak ada kena ada satu orang. Setidak-tidak kena ada satu orang yang reti tentang dalil tafsili ni. Yang mana kalau apa-apa syubhat, kekeliruan yang timbul, kan, dia boleh tolak syubhat tersebut. Kalau ada orang yang mengkritik, yang mengiktirad, kan, dia boleh lawan, dia boleh berhujjah, nah, menolak kritikan tersebut. Nah, yang ni jadi dimasukkan dengan fardu kifayah. Bagaimana kalau setiap satu kawasan yang keluasan satu marhalah ini tak ada orang yang reti nak urai, nak tafsir? Jawabnya habis penduduk satu kawasan satu marhalah itu pakak berdosa belaka. Yang laki-lakinya berdosa, yang perempuannya berdosa, kan, tiap-tiap yang mukallaf berdosa, tak kira siapa. Masa ketika tu hukum mengetahui dalil secara tafsili ni bukan lagi fardu kifayah. Pada ketika itu hukuman dia ialah fardu ain. Kena pakak-pakak mengaji belaka sampai reti, sampai faham, kan, kemudian bahas setiap dalil-dalil itu lagu mana wajah, apa wajah baharu adakah, apa wajah yang ada, wajah imkan wujud kah, boleh jadi ada, boleh tak ada kah kita ni. Pasal itulah kita kata adanya Allah, kan. Panjang cerita lah. Kan, itu kena mengaji juga, sampai pandai, kan. Nak harap satu orang, okeylah, katalah semua ada satu orang yang reti sekitar satu marhalah tadi, katalah dia mati, kan, katalah orang alim tu mati, tinggal hak kita tak reti apa ni, segi hukumnya berdosa, tak lepas fardu kifayah, semua tanggung dosa. Maka ketika itu hukumnya bukan lagi fardu kifayah, ketika itu hukumannya ialah fardu ain. Itu ialah hukum dia, cerita hukuman dia, kan, wajib ikut mana, wajib ikut mana. Baik, habis dari situ. Jadi yakni perjalanan yang harus qasar, ada seorang yang mengetahui akan dia tadi dalil tafsil tadi, dan sekitar dalam keluasan setiap satu marhalah tak ada setidak-tidaknya mau ada satu orang yang bijak yang alim, kan. Jangan hak kita kata pakak reti pun reti sikit-sikit gitu je, tak jadi. Tak lepas lagi fardu kifayah tu. Baik, jadi maka ni tengok apa kesimpulan dia. Jika tidak ada yang mengetahui dalil tafsili itu, setiap satu kawasan yang berkeluasan satu marhalah tadi, tak ada orang reti dalil tafsili. Kalau yang reti setakat dalil secara ijmali saat ni, apa hukumannya? Berdosa semuanya, semua penduduk dalam kawasan satu marhalah tadi semua tanggung dosa besar. Lagu itulah fardu kifayah, kan. Kalau seorang dah ada, tak apalah, yang lain-lain lega banyaklah, terlepas dari dosa tu. Kalau seorang pun tak ada, pakak berdosa habis. Sebab tu kita kena belajar, kena mengaji ilmu usuluddin ni, ilmu akidah ni, kan. Kalau boleh kita belajar sampai lebih lagi, jangan doa ambil asas saja, kan. Boleh-boleh kita mengaji selain daripada yang asas, tambah lagi, mengaji lagi hak rumit-rumit, hak dalam-dalam tu,
Kan sekira-kira ilmu kita mengaji saat ni, kalau ada berlaku lah apa-apa syubhat dalam agama, kita boleh tampil ke depan, boleh berhujah, boleh berlawan, boleh menolak syubhat atau i'tirad tadi ni. Begitu sepatutnya. Baik, kita berhenti setakat tu dulu. Jadi kita berhenti pada kata bermula. Segala perkara yang wajib bagi Allah ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wallahu a'lam ay alim. InsyaAllah kita berehat lebih kurang 10-15 minit.